Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Tachahau, Vanakkam. Terima kasih kepada Pak Ya kerana sudi untuk memberi ruang kepada saya untuk menyampaikan pandangan saya dalam siri kempen kita untuk PRN Melaka pada waktu ini. Saya Syed Ibrahim Said Noh ialah Ahli Parlimen Ledang Pengerusi Keadilan Negeri Johor. Bersama-sama dalam usaha saya dan juga daripada tim Johor untuk membantu calon-calon Pakatan Harapan dalam PRN Melaka pada kali ini. Sebagaimana yang mungkin semua sedia maklum, kita sedang menghadapi PRN Melaka ini dalam keadaan di mana kita tinggal beberapa hari sahaja untuk kempen. Ya, maksudnya kalau dari segi mula kempen, pertengahan kempen, kita ini berada di 1/3 yang terakhir. Bila tiba pada waktu ini bermakna sebagai pemilih, sebagai pengundi, sudah mendapat banyak maklumat-maklumat. Sudah mendengar pelbagai pandangan-pandangan daripada pelbagai pihak, pelbagai parti, mereka yang bertanding dalam PRN Melaka ini. Sebagai pemilih, sudah tentunya kita mestilah membuat pemilihan berasaskan kepada rasional, berasaskan kepada pemilihan yang tepat dan yang terbaik. Benar, kita melalui suatu suasana PRN ataupun pilihan raya ini yang berbeza daripada dulu-dulu. Ya, tak adalah dalam sejarah bila saya turun tu kita tak boleh berjumpa dengan pengundi, tak boleh bercerita, berikan pandangan, sampaikan pandangan. Tak pernah ada dalam sejarah kita tak boleh ceramah kelompok. Yang boleh kita ceramah ni e-ceramah elektronik secara online sahaja. Tak pernah dalam sejarah di mana kita tak boleh ceramah secara umum, ceramah umum. Tetapi itu semua sekarang adalah satu norma baru. Jadi kita terpaksa melalui proses tersebut sebagai pemilih. Ya, maknanya saya harap ya kita dapat lihat ini adalah satu kesempatan kepada pengundi-pengundi, pemilih-pemilih untuk memilih wakil yang terbaik bagi mereka. Kita tahu sebenarnya dalam keadaan COVID, ya, dalam keadaan suasana ketidakstabilan politik, mungkin juga ada ketidakcelaruan politik, maka kita nampak kemungkinan juga ada ketidakcelaruan di kalangan pengundi-pengundi. Ya, ada yang katakan bahawa kita tak perlukan sebenarnya pilihan raya ini. Ya, mungkin ada yang kata kita sebenarnya dipaksa untuk membuat pemilihan ini. Ada juga mungkin yang katakan inilah peluang kita untuk membuktikan dan memilih wakil yang sebenarnya. Tak apa. Apa juga pandangan saudara saya sekalian, yang penting sebenarnya ini ialah proses demokrasi negara. Apabila telah diisytiharkan, Dewan dibubarkan dan SPR mengumumkan tarikh penamaan calon, tarikh pilihan raya, maka adalah menjadi tanggungjawab untuk kita keluar mengundi, melaksanakan tanggungjawab untuk memilih wakil rakyat yang terbaik, yang sempurna, ataupun yang boleh memilih menjadi wakil kepada kita. Saya melihat perkara ini adalah sangat penting saya sekalian. Jadi, pertama yang penting ni adalah kita tahu wakil rakyat ini mesti mewakili rakyat dan memahami isu-isu. Apa isu-isunya? Ya, dalam PRN Melaka ini antara isu-isu besar saya rasa ialah berkenaan dengan kerajaan dan pentadbiran yang bersih dan berintegriti. Kita mahukan kerajaan ini benar-benar tidak ada penyelewengan berlaku, tidak ada sejarah latar belakang mereka yang terlibat dengan penyelewengan, mereka yang terlibat dengan rasuah, ya, mereka yang kemudiannya akan mentadbir cara ikut selera mereka sendiri. Jadi, sebagai Pakatan Harapan, antara perkara yang ditekankan oleh Pakatan Harapan dalam manifestonya ialah Melaka yang stabil, iaitu yang melaksanakan reformasi pentadbiran bagi menjamin kerajaan Melaka yang stabil, adil, telus dan berintegriti. Kita tidak mahu ada isu-isu pasir yang diambil kesempatan oleh pihak kerajaan dahulu ataupun oleh pihak kerajaan yang dikatakan kerajaan sekarang. Saya pun confuse kadang-kadang. Ini siapa jadi kerajaan ini? Kerajaan BN ke? Kerajaan PN ke? Yang penting kita ada satu saja, Pakatan Harapan. Jadi kita mahukan supaya kerajaan ini kerajaan yang bersih, berintegriti dan stabil, adil yang hanya boleh diberikan oleh Pakatan Harapan. Saudara saya sekalian, pada masa yang sama kita juga mahu supaya pembelaan rakyat itu dibuat. Apa maknanya pembelaan rakyat? Ini melihat dari segi kesihatan fizikal, dari segi taraf kehidupan dan dari segi kesejahteraan rakyat.
Di kawasan-kawasan, misalnya saya turun, saya pergi ke Sungai Udang terutamanya, saya lihat, kalau di Sungai Udang tu kita tengok kawasan-kawasan kampung ada, kemudian kawasan-kawasan yang ada mereka yang duduk bekerja dalam kamp, tapi duduk di luar. Begitu juga ada kita jumpa dan kita lihat pekerja-pekerja. Ya, untuk makluman, dan saya rasa sekarang pun tahu, terutamanya orang Melaka tahu, kalau projek Petronas penapisan Melaka itu, jumlah yang mengambil dia, pekerja-pekerja adalah sehingga mungkin 6,000, 7,000 orang. Satu jumlah yang cukup besar. Maknanya itu adalah peluang pekerjaan bagi penduduk Melaka. Tetapi pada masa yang sama, saya difahamkan ada isu-isu yang berbangkit berkenaan dengan isu pekerjaan ini. Apa antaranya? Ialah berkenaan dengan kebajikan pekerja itu sendiri. Apakah mereka ini mendapat lindungan insurans? Apakah mereka ini boleh menyara kehidupan keluarga dengan gaji yang ada? Ternyata ada masalah. Bila kita turun, kita sambil-sambil minum makan, dia orang duduk sambil minum makan, dia cerita dengan kita, dan mereka menceritakan ada masalah berkenaan dengan 2-3 perkara. Iaitu pertama, gaji minimum. Yang kedua, pekerja asing. Dan yang ketiga, ialah mungkin ketidakstabilan dari segi kontrak, ataupun mereka ni menjadi subkon, pekerjaan mereka itu tidak menentu. Ya, uncertain, maknanya dia tak tahu sama ada hari esok mungkin dia tak bekerja lagi ataupun kemudian dia tak bekerja lagi. Jadi ini sebenarnya satu keadaan yang sangat malang ya bagi penduduk di Melaka, terutamanya di Sungai Udang berkenaan dengan pekerjaan mereka. Justru sebagai Pakatan Harapan yang sangat bertanggungjawab melihat bahawa ini antara utama. Antara trust utama juga ialah Melaka Sejahtera, Melaka Makmur, iaitu dengan kita mewujudkan pekerjaan baru, menyuburkan juga dari segi IKS ya, industri kecil dan sederhana, merancangkan pelaburan ekonomi dan mencipta taraf kehidupan yang lebih baik. Saya harap insya-Allah apabila kita diberikan peluang ini, saudara sekalian, terutamanya penduduk-penduduk di Melaka, mereka yang akan mengundi, berilah kesempatan ini kepada Pakatan Harapan untuk menunjukkan kemampuan yang pernah ditunjukkan semasa Kerajaan Pakatan Harapan mentadbir selama 22 bulan di Melaka. Di bawah pentadbiran Ketua Menteri pada ketika itu, Saudara Adli Zahari, beliau telah menunjukkan banyak kejayaan-kejayaan. Prestasi Kerajaan Negeri Melaka pada ketika itu. Yang saya percaya dan yakin kalau diberi peluang kesempatan sekali lagi, ianya akan membuahkan hasil yang terbaik buat rakyat Melaka. Justru saya anjurkan, saya gesa ya, kepada pemilih-pemilih, pengundi-pengundi di Melaka untuk keluar mengundi pada 20 hari bulan November, hari Sabtu nanti. Keluar awal, jangan tunggu lewat-lewat. Keluarlah beramai-ramai untuk melaksanakan tanggungjawab demokrasi dan pilihlah calon-calon daripada Pakatan Harapan. Maju bersama harapan, insya-Allah masa depan akan lebih cerah. Saya ucapkan terima kasih di atas kesempatan yang diberikan. Kita jumpa nanti pada hari mengundi 20 hari bulan November. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nandri Vanekam. Sia-sia.